Ini dia pengawalan diri kita sebenarnya. Pengawalan diri kita. Kita boleh banyak buat benda kat rumah kita. Kita boleh ambil buku, nak baca dengan semangat. Baru buka 10 minit, buku dah baca kita. Padahal banyak orang benda ni. Banyak orang lain boleh melakukan dia sampai membaca sehari sebuah buku. Boleh. Kita tak boleh. Sebab apa? Sebab kawalan diri kita tidak ada generator yang memberikan suatu kekuatan untuk kita dapat melaksanakan apa yang kita hajatkan. Ini sebab apa? Sebab kekuatan pemikiran yang kita fikirkan tidak kita rasa, maka dia tidak dapat dilahirkan. Kekuatan yang kita kata kita cinta kepada Allah dan Rasul, tetapi ia ini tidak dapat dirasai. Ia tak dapat dirasai. Dan bila ia tidak dapat dirasai, maka kita tidak akan menyediakan sebab untuk kita melakukan sesuatu. Jadi hidup ini adalah suatu yang untuk orang-orang yang berjaya adalah hidup tanpa memberikan alasan. Jadi dia boleh mengawal diri mereka untuk melakukan apa sahaja dalam kehidupan ini untuk mencapai kejayaan. Dan peringkat yang tertinggi sekali apabila kita boleh mengawal diri kita ini, dia kata kita akan mencapai hamasah. Hamasah, iaitu semangat juang, semangat yang sentiasa membara di dalam kehidupan kita. Saya teringat banyak hari ini kalau Pak Yukit dekat Radio IQ tengok cerita-cerita mu'alaf yang masuk Islam ni. Banyak kita tengok kan. Tengok bagaimana semangat yang ada dalam diri mereka bila mereka melihat gerakan-gerakan mereka yang tidak lagi beragama Islam. Dia kata, Allah, aku mencintai dirimu untuk agar kamu mendapat seperti mana apa yang aku rasakan pada ketika ini. Suatu kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan. Tapi kita rasa, dia cakap apa ya? Sebab apa? Sebab kepercayaan kita tidak sama seperti kepercayaan mereka. Harapan kita tidak sama seperti harapan mereka. Bagaimana mungkin hasilnya nak dapat sesuatu yang sama seperti mana apa yang mereka lakukan? Ingat ya, dalam kehidupan ini kita bukan sebagai hakim. Kita bukan sebagai penentu keputusan. Kita hanyalah hamba-hamba Allah yang telah diberikan sebuah tanggungjawab untuk berusaha dan berusaha dan berusaha. Allah telah menentukan apakah natijah yang akan dia berikan kepada kehidupan kita. Mungkin bukan suatu kejayaan dalam kehidupan ini. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh untuk membela Baitul Muslim, bersungguh-sungguh kita nak, tapi tak nampak. Kenapa tak ada orang naik kuning? Kenapa setiap kuning macam bila nak berubah? Kenapa suami boleh tak nak berubah-ubah? Itu bukan tanggungjawab kita. Itu bukan tanggungjawab kita. Tapi tanggungjawab kita berusaha berharap kepada Allah dan meletakkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu punca dan sumber yang akan memberikan rahmatnya kepada diri kita. Jadi ini dia kawalan diri kita sendiri. Ada contoh. Contohlah kata Cik Masya, nampak tak nampak mati. Tak nampak buat tidak mati. Yang ni Cik hamba nombor 2. Tiga tak nampak. Hamba nombor 3. Yang muda ni Dia cuma 3 lah, bukan budak. Ketua hamba. Tiga. Ketua
hamba ni? Kita tak nampak. Apa nak buat sebagai tuan hamba? Kita tak nampak. Tak nampak. Kita nak buat apa? Bagi kerja kan? Kerja. Boleh tak hamba-hamba ni semua nak melawan? Nombor 21, nombor 23 boleh tak nak melawan? Hari ni tak mau buat kerja lah. Hari ni kena terceramah, tak nak hari ni tak nak letih. Boleh ke? Okey lah, tuan hamba sudah terceramah je kan? Ceramah itu baik ke tu? Lepas tu dia nak bagi apa lagi? Bagi makan, betul tak? Dia bagi kerja, dia bagi makan. Tuan yang baik ke tak? Tuan yang baik ke tidak? Baik. Betul? Maksudnya kita sebagai hamba kita rasa tuan aku dia baik. Sebab dia telah memberikan segala yang sepatutnya. Kita boleh tak nak ingkar? Tak boleh. Tak boleh kan? Boleh tak? Tiba-tiba Allah izin tuan hamba meninggal dunia, tak maaf ya. Meninggal dunia memang kita telah ditentukan untuk mati. Mati. Apa nak kepada hamba-hamba ni? Apa yang berlaku? Tuan dah tak ada. Merdeka? Tak. Kalau tuan hamba ni ada anak, jadi harta paraid tau. Hamba tetap hamba. Harta paraid. Kalau ada 4 orang anak dia, seorang satu kena bagi. Tak ada erti kebebasan sebenarnya dalam kehidupan kita. Jadi ini semua adalah kerana kepercayaan yang telah dibina di dalam pemikiran manusia itu sendiri. Dia tidak ada kebebasan. Tetapi apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pandai-pandai meletakkan suatu kepercayaan yang kita boleh melakukan apa sahaja dalam kehidupan kita ini tanpa kita menyedari bahawa kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu untuk merasai pengawalan diri ini sebagai satu prinsip yang asas untuk kita mendapat kejayaan, semangat yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kawalan ni, bila kita memperkatakan kawalan diri, berbagai-bagai banyak kawalan diri terhadap perancangan yang kita nak buat. Ramai tahun lalu telah 1 bulan berlalu, bila awak tahu ramai kata nak buat perancangan, business plan, apa semua. Betul tak? Tapi apa yang berlaku? Perancangan tinggal perancangan. Dia tidak menjadi suatu yang realiti. Kenapa? Kerana mereka kurang mengawal diri sendiri. Ramai orang nak buat businessman, jadi businessman yang berjaya. Orang cakap semua orang nak jadi businessman yang berjaya. Tapi kenapa tidak ramai orang yang berjaya? Sebab kepercayaan yang mereka akan menjadi seorang yang berjaya tidak ada dalam diri mereka itu sendiri. Mengharap kepada Allah tak ada. Dan kemudian kawalan diri tak ada, maka ini adalah waktu yang terus menjerumuskan segala cita-cita yang diharapkan tinggal kenangan. Tinggal kenangan saja. Jadi bagaimana kita nak mengawal diri kita? Senang nak cakap, tapi macam mana nak kawal diri ni? Tak boleh lah. Air, tak nak air nak baca buku, tapi tak ada kekuatan nak baca buku ni. Tak ada kekuatan. Jadi ini balik semula kepada soal kepercayaan, soal cinta, soal harapan. Saya dah tengok contoh
Kenapa pepatah Melayu menyatakan lautan api sanggup meredangi? Nak kita dengar kan? Kenapa? Ada soal cinta. Apa cinta yang menyebabkan sampai begitu berpengaruh hingga menyebabkan manusia sanggup melakukan apa sahaja? Sebab cinta itu akan melahirkan suatu perasaan yang akan ditunjukkan dalam pengorbanan. Jadi kalau macam tu, cinta bukan perasaan, tapi cinta itu suatu pengorbanan. Jadi maksudnya apabila kita memperkatakan tentang cinta kita kepada Islam, apa yang sanggup kita lakukan? Kalau kita cinta kepada seorang gadis contohnya, atau cinta kepada seorang isteri, mesti ada faktor-faktor yang tanpa kita sedari telah mengikat diri kita untuk melahirkan suatu ikatan dan perasaan tersebut. Betul tak? Macam contoh, ada seorang tua lalu iaitu kita terus tiba-tiba peluk dia. Boleh ke? Boleh tak kakak? Saya silap dia lempar ni kan? Betul? Tetapi kalau kita tengok, orang tua ni macam aku. Bajunya selalu tengoklah baju aku ni. Kita pun begitu. Betul lah mak, kita peluk tak dia? Kita peluk. Bila mak sampai mak, kenapa tak beritahu? Dia tanya macam tu. Kenapa kita merasai cinta tersebut? Kenapa orang tua yang tadi satu lalu tu kita berselisih pun banyak pun kita tak kisah? Tapi bila kita berselisih dengan orang tua ni, seorang ni yang bergelar ibu, kita ambil kisah terus. Kita bertindak sesuatu yang berbeza. Kenapa? Kerana cinta yang telah dilalui oleh kita dan ibu tersebut merasakan pengorbanan yang dia telah ulurkan. Pengorbanan ibu yang begitu banyak buat kita, mengandungkan kita. Kita rasa ke ibu mengandung? Kita tak rasa. Tapi kita mengetahui bagaimana kandungan dikandung itu suatu penderitaan sebab kita melihat proses pengandungan tersebut. Maka pada ketika itu kita akan merasai suatu pengorbanan yang begitu besar. Pengorbanan dia telah menjaga kita sejak kita lahir hingga kita besar. Ini suatu rasa yang kita rasai, dia lakukan semata-mata untuk diri kita. Betul tak? Betul ke tidak? Kita rasai. Maka pada ketika itu kita akan memeluk dia. Tetapi apakah pengorbanan Rasulullah SAW terhadap diri kita? Kita dapat tak bayangkan? Na'udzubillah, kita tidak mungkin dapat beriman kalau tidak ada diri Rasulullah SAW yang tidak pernah memikirkan tentang dirinya, yang sentiasa memikirkan tentang umatnya, sanggup berkorban, sanggup melakukan begitu banyak perjuangan hanya semata-mata untuk menyampaikan din Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau kita benar-benar merasainya, kalau kita benar-benar merasai pengorbanan yang dilakukan, ini terlalu besar, lebih besar daripada pengorbanan seorang ibu, maka pada ketika itu tidak ada orang lain yang kita pilih untuk kita cintai kecuali Rasulullah SAW. Tak ada, tak mungkin. Kalau kita baca, kita solat tu apa? Wajah tu wajah allazi fatara samawati wal ardi. Apa ni? At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Salamu alaika. Kan? Kalau bahasa Arab ni, assalamu alaika tu, Allahu Akbar, adalah orang yang kita cakap bila orang itu berhadapan dengan kita.
berhadapan dengan kita, bahawa kita dah sangat mengabaikan. Maksudnya kita ni seolah-olah pada saya Rasulullah SAW hadir bersama-sama dengan kita, memperhatikan kita. Allah Akbar. Adakah mungkin pada ketika itu kita boleh semayang dan berfikir, Allah macam mana menjaga aku ni? Oh gila, oh aku nak makan lagi ni tengah hari ni, oh aku masak pedas sedap ni. Tak mungkin terfikir. Ya? Sebab apa? Pada ketika itu kita merasai diri Rasulullah SAW sentiasa bersama-sama dengan diri kita untuk menegakkan Islam di atas muka bumi ini. Pada ketika itu kita akan sentiasa mendapat suatu kekuatan dalam kehidupan ini. Macam kalau kita balik kerja, ayah balik, tengok ayah, tengok anak seorang apa semua. Kita walaupun pernah kerja rasa berbaloi berkorban. Betul tak? Sebab apa yang kita lakukan ini dapat memberikan sedikit kebaikan untuk orang-orang yang kita kasihi. Kita kata berbaloi kita melakukan sesuatu ini. Tetapi kalau kita benar-benar merasai diri Rasulullah SAW ini sesuatu yang benar-benar menjadi pendorong dalam kehidupan kita, maka pada ketika itu kita akan benar-benar berusaha bersungguh-sungguh. Kita akan hidup tanpa alasan. Kita bukan nak mencari sebab untuk tidak melakukan, tetapi kita akan mencari sebab kenapa aku perlu melakukan sesuatu. Dan pada ketika itu barulah kita mengharap syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar merasakan bahawa keindahan dalam kehidupan ini adalah sebenarnya suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa sahaja yang berlaku adalah begitu mudah. Apa je berlaku begitu mudah. Agak-agak kalau sampai ke depan ni ada orang seorang kata, wah ni dah jadi ustaz ni. Alah, muka macam samsing tak disurau. Agak-agak macam mana kita rasa? Kena kotor waktu lagi, agak-agak kasar. Ini belum nak baik lagi, baru kau nak cakap sikit je dah kena kotor, agak-agak kasar. Kita tak mahu lah pun. Kita rasa tak ada kekuatan. Nak pergi masjid sekali jalan sampai je kata tu pancit ayam. Pergi kedai ayam ni, besok nak pergi lagi masjid, pancit ayam. Bila lagi masjid je pancit ayam. Tak macam mana rasa? Rasa beruntung ke rasa tak beruntung? Rasa beruntung tak? Nak pergi masjid je pancit ayam. Ini kanan besok kiri, tiap-tiap hari pancit. Macam beruntung ke tak? Beruntung ke tak? Beruntung. Sebab satu hari itu, ni kisah zaman Rasulullah SAW. Tak tahulah kisah tu, ada terbaca. Seorang tua tu dia pergi nak pergi masjid. Dia macam-macam tu jatuh dalam lubang. Kotor baju dia pun balik rumah. Balik rumah tukar baju, jalan lagi. Jalan, jatuh lagi. Dia pun balik, pergi semua rumah, tukar baju, pergi lagi. Kali ketiga, dia jalan ada seorang bawa lampu. Tunjukkan sampai kat masjid. Lepas tu dia masuk. Dia cakap, dah masuk sikit sembahyang, solat. Apa? Aku syaitan. Tapi kenapa kau tolong aku ni? Dia kata aku yang buatkan kau jatuh kali pertama tu. Bila kau jatuh kali pertama tu, kau balik buka baju, nak pergi lagi, Allah ampunkan semua dosa ahli keluarga kamu. Allah
semua dosa menimpa kamu. Lepas tu kali kedua kamu jatuh lagi, kamu balik tukar baju. Kali ni Allah ampunkan semua dosa orang di kampung ni. Allah dia kata. Jadi kali ketiga tu aku tak nak kau jatuh, takut nanti Allah ampunkan semua dosa dunia ni. Dia kata, kerana amalan yang kau lakukan ni, waktu aku bantu kau sampai ke tempat yang kau tuju. Allahu Akbar. Jadi maksudnya kita ini bukan orang yang menentukan apakah sepatutnya kita boleh bermohon. Kita bukan. Tapi kita adalah orang-orang yang telah diberikan amanah. Kita ini adalah orang-orang yang telah diberikan tanggungjawab. Kita ini orang-orang yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi orang-orang yang melakukan tanggungjawab untuk menjadikan manusia beriman, terutama sekali untuk pembinaan keluarga Muslim. Saya nak tanya satu soalan. Angah duduk depannya. Masa kecil-kecil, memang dah cakap apa nanti dah besar saya nak pergi sekolah. Adik, bapa dia. Saya senang. Itu Haji, memang dah cakap saya. Habis macam mana boleh duduk kat saya kami? Macam mana boleh duduk kat sini? Ataupun yang kerja bank. Mama dah besar lagi, saya nak kerja dengan bank. Pak aku je boleh cakap dengan mak nak kerja dengan bank. Ya ke? Betul ke? Jadi terus dapat kerja dengan bank. Betul? Macam mana? Encik kerja dengan kat mana? Di Syarab. Kerja di mana? Apa ni? Swasta. Nak kerja kat sana lain kecil-kecil terus cakap rumah. Nanti dah besar nak kerja kat malam, unit apa-apa macam tu. Memang dah cakap dah. Habis macam mana boleh kerja? Macam mana kita boleh bekerja di tempat di mana kita bekerja sekarang? Macam mana? Rezeki Allah bagi. Allah yang tentukan takdir, betul tak? Jadi kalau kita kata takdir, kalau macam pejabat kita kerja kata dekat sekolah, lepas tu daripada Kementerian Pelajaran anda terpilih untuk mewakili sekolah, mewakili negara ke sukan pamukan. Agak-agak boleh tak nak bantah? Ni kerajaan pilih ni untuk pergi mewakili sukan. Agak-agak kita nak bantah tak? Bagi bangga betul tak? Oh, kita terpilih. Macam mana negara yang pilih apa ni? Tahulah apa dia orang nampak, tapi dia orang tak rasa bangga ni, betul tak? Betul? Bangga? Bangga betul-betul ke? Bangga tak betul-betul? Bangga betul-betul ke bangga tak betul-betul ni? Lepas tu, sebab kita ni bukannya apa, bukanlah cikgu yang pandai semua, tapi dia orang dah pilih pasukan kita jadi Tuhan tu. Cemerlang. Macam mana agaknya? Dapat sijil, letak nama kita agak daripada jadi Ketuan Agong dan Perdana Menteri, dua-dua sain. Agak-agak sijil tu simpan dalam lemari ke, buat tak kisah ke, atau letak kat dinding? Letak kat dinding ni? Betul tak? Sebab kita rasa bangga. Betul? Kita rasa bangga, betul-betul bangga kan? Tapi sekarang ini Allah SWT telah memilih kita. Memilih kita untuk bekerja di tempat di mana kita bekerja sekarang. Allah kita kata yang bagi rezeki, betul? Kalau Allah yang bagi rezeki, tandanya kita ni pegawai dia. Kalau kita ni Allah yang bagi rezeki, pegawai Allah tak? Betul tak? Betul ke tak betul ni?
pegawai Tuhan. Oh, kalau pegawai Tuhan akan dia nak pergi kerja macam mana dia? Pegawai Tuhan kerja sungguh-sungguh ke tak sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Ini semua pegawai Tuhan yang telah dilantik untuk menjadi waris kepada Rasulullah SAW. Kita bangga ke tidak? Kita bangga ke tidak? Kita ini bukan kerana kita nak jawatan apa yang kita ada. Tak ada. Tapi kita ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi pengurusi surau. Kita menang ke ya? Ramai orang bertanding kamu semua tak jadi-jadi. Ada seorang yang tak bertanding telah dipilih menjadi pengurusi surau. Satu tanggungjawab. Allah yang pilih. Maksudnya dia perlu merasai. Tapi apakah kita merasai ini sebagai satu tanggungjawab yang betul-betul kita nak laksanakan? Kalau kita tidak ada pengawalan diri, kita tidak merasai ini adalah anugerah yang Allah beri sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Pada ketika itu kita akan mengabaikan tanggungjawab ini. Tapi kalau kita rasakan kita ni telah dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan tanggungjawab ini, dan kita percaya dengan bersungguh-sungguh, dan kita mengharap Allah membantu apa tanggungjawab yang telah diberikan ini, maka pada ketika itu tidak ada ketakutan dalam diri kita, tidak ada kemusingan dalam diri kita. Sebaliknya kita akan melakukan yang sebaik mungkin, kerana kita sedar kita adalah manusia yang lemah, tapi mempunyai kekuatan yang hebat kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada kisah, saya tak tahulah saya dah cerita ke belum. Saya ada seorang kawan tu, dia periksa di universiti, ambil sains, CGPA. Kamu tahu dah CGPA kan? 4 ketika nak grad. Maksudnya tak ada dia tolak. Chinese datang jumpa dia, tanya, I nak tahu lah, I ikuti perkembangan dia. Tiap-tiap tahun I tengok, I cuba lawan dia. Tapi lawan, you sentiasa flat. Apa rahsia kamu? Apa rahsia ni belajar semua flat? Saya cuba banyak kali tak dapat. Dia kata, awak takkan mampu lawan saya. Sombongnya, awak takkan mampu lawan saya. Sebab saya periksa tak pernah dapat 4A. Dapat 4 CGPA 4A. Semua A. Saya tak pernah harap. Tapi bila saya belajar, saya menyedari ini satu tanggungjawab dan amalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri saya. Dia hantar ke sini bukan ibu atau ayah, tetapi yang hantar saya ke universiti ini adalah pilihan Allah. Maka saya kena belajar dan membuktikan sebagai seorang pelajar Tuhan, saya perlu melakukan yang terbaik. Ini kawalan diri. Ini yang dikatakan kawalan